Hampir 2 juta sambut Thaipusam di Batu Cave. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Baik, kita ke perkembangan banjir. Penduduk terjejas di Terengganu terus meningkat kepada 2,105 orang berbanding 1,559 pada pukul 8 pagi tadi. Ketika ini 605 keluarga kekal berlindung di 27 PPS. Siti Jamilah Hanim Jamil yang kini berada di Setiu ada perkongsiannya. Silakan. Ya, itu data yang dikongsikan setakat 12 tengah hari tadi. Penduduk yang terjejas banjir yang berada di PPS di seluruh negeri Terengganu. Dan untuk ketika ini saya bawakan perkembangan terkini dari daerah Setiu, di mana ketika ini daerah Setiu merekodkan jumlah terjejas banjir paling tinggi iaitu melebihi 1,000 orang. Dan kalau anda dapat saksikan ketika ini, saya bersama dengan APM daerah Setiu akan masuki beberapa kampung sebenarnya di Jalan Hulu Seladang ini untuk menghantar kit bencana daripada NADMA ke PPS, beberapa PPS yang terdapat dilalui dengan kenderaan dan hanya boleh dilalui dengan bot saja. Dan secara keseluruhannya kalau saya boleh dikongsikan, cuaca ketika ini agak baik, namun limpahan air sungai Setiu sebenarnya telah menyebabkan lebih ramai penduduk terjejas banjir yang dipindahkan di PPS di seluruh daerah Setiu ini. Dan kalau saya boleh kongsikan juga, ketika ini 5 daerah masih lagi terjejas iaitu daerah Kemaman, Dungun, Hulu Terengganu, Setiu, Besut dan juga Dungun. Itu saja dapat saya kongsikan untuk berita tengah hari. Kembali kepada rakan tugas, silakan. Terima kasih Jamilah. Baik, hujan lebat berterusan di Terengganu dijangka akan berlanjutan sehingga esok. Pengarah Meteorologi Negeri Rosli Zakaria bagaimanapun memaklumkan intensiti hujan telah berkurangan berbanding semalam. Berdasarkan ramalan terkini, seluruh negeri Terengganu masih berisiko mengalami hujan lebat berikutan luruan monsun yang meningkatkan kelembapan. Ia seterusnya berpotensi menyebabkan hujan berterusan di pantai timur Semenanjung. Berdasarkan kepada ramalan terkini, Terengganu masih berisiko mengalami hujan berterusan sehingga besok 26 Januari 2024. Dan bermula Sabtu, secara amnya cuaca dijangka bertambah baik dan kita tak nampak sebarang tanda akan berlakunya hujan lebat yang berterusan. Luruan monsun yang dijangka berterusan sehingga Ahad ini juga menyebabkan angin kencang berkelajuan 40 hingga 50 km sejam serta laut bergelora dengan ombak setinggi 2.5 hingga 3.5. Di Pahang pula, 2 PPS kembali dibuka di Kuantan setelah yang terakhir ditutup sejak 19 Januari lalu. Setakat pukul 12 tengah hari, 164 penduduk melibatkan 72 keluarga terjejas telah dipindahkan. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, 159 penduduk daripada 70 keluarga berlindung di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Lembing, Kuantan. Manakala 5 penduduk daripada 2 keluarga pula ditempatkan di Balai Raya Kampung Batu Enam, Kolek. Dalam pada itu, laman web Public Info Banjir Jabatan Pengairan dan Saliran JPS, Sungai Rompin di Jambatan Kuantan Segamat di Rompin masih merekodkan bacaan di paras bahaya iaitu 9.75 meter berbanding paras normal 6 meter. Bagi menampung keperluan petugas terutama ketika berdepan situasi kecemasan dan banjir, 150,000 keanggotaan Angkatan Pertahanan Awam APM disasar menjelang akhir 2025. Kita merasakan bahawa APM sebagai barisan ketiga pertahanan negara kita dan juga merupakan agensi bantuan sokongan hendaklah lebih diperkasakan. Untuk itu, kita mahu membesarkan lagi jumlah keanggotaan pegawai dan juga anggota sukarelawan yang menyertainya.
Dalam pada itu, beliau turut menyaran keanggotaan Brigade Seni APM diperbesar termasuk memanggil tokoh seni dan selebriti tersohor bagi menarik minat anak muda untuk beruniform. Sementara pengamal media khususnya wartawan juga dipelawa menyertai sukarelawan APM menerusi modul latihan jangka pendek. Hari ini kita akan lebih membesarkan Brigade Seni ini dengan menjemput kumpulan artis ini untuk menyertai APM dan mereka akan menjalankan misi membantu mangsa bencana dan kecemasan. Dan ini akan memberikan satu optik yang berbeza. Kursus-kursus jangka pendek akan disediakan untuk para wartawan. Dan apabila berada di lokasi bencana dan kecemasan, mereka boleh datang sebagai wartawan tetapi dengan beruniform. Dan ini akan memberikan optik yang cukup baik kepada mangsa dan halayak. Ya. Beliau ditemui selepas lawatan kerja ke ibu pejabat APM di Bangi. Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong memperkenankan untuk wakil daripada kita rakyat untuk menghadap 3 orang wakil, tak salah saya, dipanggil menghadap pada 23 hari bulan Januari, hari Selasa ini jam 10.30 10 pagi lebih kurang. Tular kononnya Yang di-Pertuan Agong berkenan panggil menghadap wakil parti pembangkang. Dakwaan dibuat seorang pempengaruh yang tidak lagi dapat tempat dalam parti kerajaan. Pertemuan itu kononnya dibuat bagi membincangkan sokongan ahli parlimen terhadap parti yang disertai. Perhimpunan jalanan turut dianjur pada hari kononnya pertemuan berlangsung. Semakan pasukan biar betul mendapati dakwaan terbabit adalah palsu. Sebenarnya, tiada titah panggil menghadap wakil pembangkang dibuat Agong. Sebaliknya, pada hari dimaksudkan, Seri Paduka Baginda berkenan menerima menghadap Perdana Menteri bagi mesyuarat pra-kabinet. Susulan dakwaan palsu itu, laporan polis dibuat istana. Polis Kuala Lumpur mengesahkan penyebaran dakwaan palsu berkenaan disiasat Unit Siasatan Jenayah Terkelas Bukit Aman. Pihak berkuasa turut memaklumkan perhimpunan jalanan yang diadakan di luar istana tidak mematuhi Akta Perhimpunan Aman. Henti cipta persepsi, sama-sama pelihara kestabilan negara. Penyebaran berita palsu tidak akan merubah takdir. Malah si penipu boleh dikenakan tindakan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Bertemu kembali. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan ucapan selamat menyambut Hari Taipusam kepada semua penganut agama Hindu di Malaysia. Ucapan sama turut dizahirkan Raja Permaisuri Agong Tunku Aziza Aminah Maimunah Iskandaria.
Baginda berdua berharap sambutan kali ini lebih bermakna selain diraikan dengan penuh keceriaan dan sentosa di sisi keluarga tersayang. Pada masa sama menyeru rakyat memupuk semangat perpaduan dan persaudaraan sesama masyarakat majmuk. Kemudahan eskalator bakal dibina sebagai alternatif kepada 272 anak tangga yang perlu diambil untuk sampai ke Gua Kuil Sri Subramaniar di Batu Cave. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berkata perkara itu sedang diperhalusi terutama melibatkan keselamatan struktur bangunan. Jelas beliau, penelitian dibuat Jawatankuasa Teknikal Pembangunan Kawasan Sensitif Alam Sekitar JTPK SAS Selangor. Itu terpulang you kena tanya pihak kuil sebab kos itu dibangunkan oleh pihak kuil. Kita fungsi kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan setakat ini, hal kita yang dipohon hari itu adalah bab kelulusan. Jadi kita bantu kelulusan di bawah bidang kuasa kita, namun OSC memerlukan laporan daripada Jawatankuasa Sensitif Alam Sekitar. Beliau berkata demikian selepas merasmikan sambutan Hari Thaipusam Peringkat Negeri Selangor di Batu Cave malam tadi. Pada majlis itu, beliau turut menyampaikan sumbangan RM535,000 kepada 47 kuil di seluruh negeri itu. Sebelum ini, pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Kuil tersebut, Tan Sri R. Nadarajah berkata, selain eskalator, Dewan Serbaguna akan turut dibina dengan kos kira-kira RM35 juta. Pembinaan kedua-dua projek berkenaan akan dimulakan selepas sambutan Thaipusam. Peranan dan kebijaksanaan kerajaan amat diperlukan dalam isu kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan. Justru penubuhan Suruhanjaya diraja RCI bagi mengkaji pengendalian perkara berkaitan kes berkenaan amat dialu-alukan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Penawar Fauziah Misri menegaskan RCI itu satu keperluan untuk merungkai segala persoalan. Saya berasa sangat tercabar dan sedikit terkilanlah atas keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ataupun ICJ di atas keputusan memberi Pulau Batu Putih kepada Kerajaan Singapura. Memandangkan jarak Johor ke pulau tersebut hanya 14 km, sedangkan Singapura jaraknya 46 km. Saya berharap adalah sesuatu usaha daripada kerajaan hari ini untuk mengembalikan maruah serta martabat maruah dan kedaulatan negara kita. Sementara itu, Adun Tanjung Surat Aznan Tamin mencadangkan supaya dilakukan pemetaan perairan. Ia bagi membantu nelayan mencari hasil laut di kawasan yang sudah ditumpukan tanpa mengganggu-gugat perairan negara jiran. Kerajaan negara kita, kerajaan Malaysia dan juga kerajaan Singapura hendaklah berunding secara baik, terutama dari segi pemetaan perairan antara Malaysia dan Singapura. Supaya sedia maklum, masih lagi tak ada muktamad terhadap pemetaan perairan Malaysia dan Singapura ini disebabkan saya tak pasti kenapa, dan saya harap adakan sedikit rundingan yang menyaksikan bahawa kerajaan Malaysia dan juga Singapura dapat bersama-sama bersetuju pemetaan perairan. Saya juga mengharapkan agar pasukan maritim kita juga sentiasa berada di kawasan yang berdekatan kerana ini melibatkan beberapa isu negara kan. Sementara itu, nelayan di Pengerang meluahkan kesukaran mereka menangkap ikan di perairan berhampiran Pulau Batu Putih. Dan kadang-kadang dia meronda pun masa kita jaring beranyut dia sampai lajak ke Tompok Utara, Tiu, panggil Tiu lah. Itu kawasan kita tu. Dia lajak ambil sana. Dia memang selalu, dia tak kira, dia tak tahu orang tengah angkat jaring ke, orang tengah rentan jaring ataupun orang tengah buang awal apa semua. Dia tak kira tu. Dia janji dia empet, dia tanya je, dia ambil gambar. Kadang dia suruh keluar. Padahal tu bukan perairan dia. Pendapatan mereka dahulu boleh menjangkau 5 angka. Namun kini ibarat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Selain dihalau, kawasan pencarian yang semakin mengecil menyebabkan penyusutan rezeki lebih 50%. Kehadiran kapal hantu yang berlabuh juga mengancam rezeki nelayan. Di nelayan kita, kita ni nelayan pesisir pantai, kita ingin pun maju macam kawasan kita kan. Kita ingin menjadikan kita ni walaupun nelayan pesisir pantai, nelayan moden lah.
yang cukup kelengkapan apa semua. Tapi bila kalau kita pendapatan kita kurang, macam mana kita nak jadi nelayan moden? Kita harap kerajaan ke ataupun mana-mana NGO boleh membantu kita lah pada nelayan kecil ni. Perintihan mereka juga telah disuarakan kepada wakil rakyat. Banyak isu dibincang dan mengharapkan keputusan positif demi periuk nasib nelayan. 84 warga asing ditahan kerana tidak memiliki permit sah untuk berada di negara ini. Mereka diberkas di sebuah kilang komponen di Senai Kulai pada pukul 11 pagi semalam. Pengarah Jabatan Imigresen JIM Johor Baharudin Tahir berkata, mereka yang berusia 20 hingga 47 tahun itu juga didapati tinggal di negara ini melebihi masa ditetapkan. Tangkapan melibatkan 69 lelaki warga Bangladesh, 7 lelaki warga India, 4 lelaki warga Sri Lanka serta 2 lelaki dan 2 wanita warga Myanmar. Turut ditahan seorang wanita tempatan berusia 42 tahun kerana melindungi warga asing. 2 notis hadir ke pejabat juga dikeluarkan kepada individu terlibat bagi membantu siasatan. Operasi membabitkan 100 pegawai imigresen dengan 328 pekerja kilang diperiksa. 132 kenderaan dikenakan tindakan atas pelbagai kesalahan dalam op bersepadu yang dilaksana JPJ Melaka malam tadi. 275 notis dikeluarkan. Daripada jumlah itu, 239 kenderaan dikenakan saman JPJ kurungan P22. Yang mana kesalahan totalnya sebanyak 755 buah kenderaan yang kita semak dan 273 dikenakan pelbagai notis dan 3 buah kenderaan disita pada malam ini. Selaras dengan usaha kita minimumkan kadar kemalangan dan kematian jalan raya dengan aspirasi Malaysia Madani, JPJ akan terus meningkatkan lagi usaha melalui strategi tindakan operasi penguasaan berterusan dan berhemah serta membuat nilai selamat untuk mengawal sikap pemandu dan mengurangkan risiko dan segi kecuaian dan juga kemalangan jalan raya. Daripada sebanyak 755 buah kenderaan yang diperiksa malam ini, 132 diambil tindakan di mana melibatkan 118 buah kenderaan bersendirian diambil tindakan. Operasi turut melibatkan PDRM, Jabatan Imigresen Malaysia dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan dengan kekuatan anggota 86 orang. Sementara itu, JPJ Melaka akan memulakan penggunaan slip lesen kenderaan motor LKM dan lesen memandu Malaysia LMM yang baru bermula Februari ini. Slip lesen baru itu dikeluarkan bagi tujuan penyesuaian dalam tempoh interim. Yang ini mungkin semua sudah maklum dalam penggunaan tu. Cuma bagi di negeri Melaka, kita jangkakan akan mula penggunaan tu pada bulan 2 nanti. Di mana tujuan pengenalan slip ni adalah bagi tujuan penyesuaian dalam tempoh interim. Yang mana JPJ Malaysia akan mengeluarkan lesen kenderaan motor atau LKM dan lesen memandu Malaysia secara fizikal dalam bentuk barulah. Ini bagi dan diseragamkan ke seluruh Malaysia. Slip LKM dan LMM akan dikeluarkan dalam bentuk slip kertas keselamatan berbanding sebelum ini menggunakan pelekat dis dan kad plastik. Warga emas yang dilaporkan hilang semasa banjir kilat di Pekan Sungai Lembing semalam ditemukan lemas. Lee Yi Chong, 62 tahun, ditemukan pukul 12.45 tengah malam, kira-kira 100 meter dari lokasi terakhir mangsa dilihat. Ketua Polis Daerah Kuantan SCP Wan Muhammad Zahari Wan Busu berkata, mangsa ditemui terdampar di Kampung Jelihan Sungai Lembing. Setakat ini, kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Lee dilaporkan hanyut kira-kira pukul 7 petang semalam semasa meredah banjir bersama isteri dan anak lelakinya untuk ke kereta. Mereka sebelum itu memindahkan barangan di dalam kedai milik Lee berikutan banjir kilat.
Di Johor pula, 17 individu diselamatkan selepas terperangkap dalam banjir kilat di Kuil Seri Murniwarar, Maha Mariaman, Johor Bahru semasa membuat persiapan Taipusam malam tadi. Komander Operasi Pegawai Bomba Kanan 1 Hairul Azhar Abdul Azizi memaklumkan mereka terdiri daripada 8 lelaki, 8 wanita dan seorang kanak-kanak lelaki. Jelas beliau 8 anggota daripada Balai Bomba dan Penyelamat Tebrau digerakkan ke lokasi sebaik panggilan kecemasan diterima. Setibanya di lokasi didapati paras air di sekitar kawasan tersebut setinggi kira-kira 3 kaki. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Operasi menyelamat tamat pada pukul 11.53 malam. Bekalan air dijamin mencukupi dan tidak jejaskan aktiviti penanaman padi musim 2 2023 walaupun beberapa kawasan di utara tanah air berdepan cuaca kering. Menurut Lembaga Kemajuan Pertanian Muda Mada, sumber air utama pengairan padi ialah daripada empangan Pedu dengan kadar pelepasan semasanya 3,500 kaki padu sesaat. Setakat ini, kedudukan takungan air empangan itu ialah 77.2%, manakala empangan muda 95.4% dan empangan ahning 95.6%. Bagi menghadapi situasi kekurangan turunan hujan, penggunaan stesen pam guna semula dimaksimumkan untuk menjimatkan air dari empangan. Selain pengoperasian pam bergerak untuk membekalkan air ke kawasan tanah tinggi dan tanah bermasalah, juga membekalkan air pengairan secara penggiliran mengikut keperluan di setiap wilayah berdasarkan fasa tanaman. Rebat Air Makmur RAM diperkenal untuk golongan B40 di Pahang bagi meminimumkan kesan pelarasan tarif air. Menteri Besar Datuk Seri Rosdi Wan Ismail berkata inisiatif tersebut dijangka memanfaatkan 38,000 pengguna di negeri itu. Antara manfaat RAM ialah pemberian air percuma kepada golongan sasar yang menggunakan air tidak melebihi 12 meter padu sebulan. Selain tiada kenaikan caj bagi penggunaan air antara 13 hingga 24 meter padu sebulan. Manakala rebat bulanan bernilai RM10 turut diberi. Skim itu dikhususkan buat penerima bantuan e-kasih dan aidama, termasuk penghuni projek perumahan rakyat termiskin PPRT serta Rumah Rakyat Pahang RRP. Ia akan diberi secara automatik kepada semua pengguna terlibat. RM25,000 kursus dan latihan percuma akan ditawarkan sepanjang minggu latihan kebangsaan NTW 2024 yang dijadual berlangsung pada 24 hingga 30 Jun nanti. Menteri Sumber Manusia Sivan Sim Chee Kiong berkata, program anjuran HRD Corp itu dijangka menerima 150,000 penyertaan. Jelas beliau latihan tersebut mendapat pembiayaan RM200 juta daripada pihak industri. Antara pembaharuan untuk NTW 2024 ialah penyertaannya turut dibuka kepada penjawat awam selain menawarkan latihan berkualiti dalam bidang kecerdasan buatan AI. Pusat pemberi latihan kita di Malaysia ini mampu untuk menjadi pusat pemberi latihan bertaraf dunia. Sekarang kita melatih rakyat Malaysia. Tapi kita punya cita-cita ialah jadikan Malaysia sebagai sebuah hub latihan di mana ada mungkin pelatih-pelatih ataupun pelajar-pelajar dari luar negara juga boleh datang ke Malaysia untuk menerima latihan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan pra-pelancaran NTW 2024 di Ibu Negara. Transaksi penipuan bernilai RM351 juta berjaya dihalang bagi tempoh Januari hingga Oktober 2023. Tindakan itu membabitkan 13 bank ahli di bawah Persatuan Bank-Bank dalam Malaysia ABM dan Persatuan Institusi Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia IBIM.
Langkah melindungi pelanggan mencerminkan komitmen tinggi industri perbankan terhadap usaha anti penipuan seperti kempen #JanganKenaScam. Menerusi tindakan pengesanan dan pencegahan, ramai pelanggan diselamatkan daripada penipuan pelbagai skim seperti e-dagang, permohonan pekerjaan dan pancingan data. ABM dan IBIM akan terus bekerjasama rapat dengan agensi penguatkuasa undang-undang dan pengawal selia kewangan. Orang ramai turut digesa melaporkan aktiviti mencurigakan kepada bank masing-masing untuk tindakan selanjutnya. Baik, luar negara, tentera rejim Israel menyerang Hospital Nasir di Khan Yunis yang juga merupakan tempat perlindungan pelarian Palestin. Kementerian Kesihatan Gaza memaklumkan kereta kebal penggana Zionis itu membedil tingkat atas hospital yang menempatkan bilik pembedahan dan pusat kecemasan. Dalam kejadian itu, berpuluh petugas kesihatan dan pesakit cedera. Tentera rejim Israel pula seperti biasa berpura-pura mereka tidak mengetahui mengenai serangan tersebut. Khan Yunis menjadi pusat pertempuran antara pejuang Palestin dan tentera Israel. Rejim penjajah itu melumpuhkan kompleks perubatan Nasir serta membahayakan nyawa kaki tangan dan orang yang dipindahkan. Kumpulan Houthi melepaskan 3 peluru berpandu ke arah 2 kapal dagang dalam serangan terbaru di Laut Merah. Ia berlaku selepas Houthi berikrar untuk meneruskan serangan walaupun kerap berdepan serangan balas yang dilancar Amerika Syarikat dan Britain. Salah satu peluru berpandu tersebut tersasar manakala 2 yang lain telah ditangkis tentera laut Amerika Syarikat. Komando Pusat Amerika Syarikat, SETCOM berkata, peluru berpandu itu dilepaskan ke arah kapal kontena yang dimiliki dan dikendalikan oleh MV Maersk Detroit. Namun kapal kedua yang menjadi sasaran tidak didedahkan. Tiada kecederaan atau kerosakan dilaporkan. Kumpulan Houthi mengesahkan serangan tersebut. Jurucakap tentera mereka, Yahya Sari, mendakwa beberapa peluru berpandu berjaya mengenai sasaran sekaligus memaksa kapal dagang milik Amerika Syarikat itu berpatah balik. Piala Dunia Hoki 5 sebelah wanita, skuad negara terpaksa akur di benam Belanda 0-10 dalam aksi kedua kumpulan A di Muscat, Oman malam tadi. Keputusan perit itu hanya selepas pasukan negara membuka aksi penuh bergaya membelasah tuan rumah Oman 10-0 di 11 siang. Pengendali pasukan Nabil Fikri Muhammad Noor berpendapat kesilapan anak buahnya pada awal permainan telah menghukum mereka untuk mengekalkan rentak kecemerlangan di Oman. Bukan satu keputusan yang diharapkan. Kita mempunyai peluang pada awal permainan, namun kita tidak menjaringkan gol. Pasukan Belanda menghukum kita dengan kesilapan kita sendiri dan menyebabkan kita lepaskan 10 jaringan yang mudah. Peluang 6 menentang pasukan Fiji esok hanya kemenangan yang memastikan kita pergi ke peringkat super akhir. Jadi hanya kemenangan yang perlu kita cari dan kita akan pastikan pemain bersedia untuk mencapai objektif kita dengan 3 mati. Ketika ini, Malaysia berada di kedudukan kedua kumpulan dengan 3 mata di belakang Belanda yang mendahului dengan 6 mata. Skuad negara akan melengkapkan saingan kumpulan bertemu Fiji hari ini. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.